لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Arbaiyah dan rakan-rakan tutorial sekalian. Hari ini untuk pembentangan tutorial AIL 2005 Sejarah Islam di Asia Tenggara, saya Muhammad Zamuddin Abdul Razak bersama-sama rakan pembentang saya iaitu Nur Suhana binti Bakar akan membicarakan perihal rukun Islam yang kelima iaitu ibadah haji, atau secara lebih tepatnya persiapan dan cabaran yang ditemui oleh umat Islam dari rantau alam Melayu. Okey, pembentangan ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama iaitu persiapan dan yang keduanya adalah cabaran. Bahagian persiapan akan dibentangkan saya, manakala cabaran pula akan dihuraikan dengan lebih lanjut oleh saudari Nur Suhana. Sebelum diperincikan dengan lebih lanjut tentang persiapan yang dilakukan untuk melakukan ibadah haji ini, adalah lebih baik jika dibicarakan perihal haji secara umumnya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima selepas mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga yang keempat adalah membayar zakat. Dan ibadah ini bermula daripada sejak zaman Nabi Ibrahim lagi, selepas baginda mendirikan Kaabah di kota Mekah. Dan kemudiannya beralih pula kepada zaman Nabi Muhammad. Masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu masih lagi mengamalkan upacara tawaf mengelilingi Kaabah. Dan Nabi Muhammad sendiri pada tahun ke-10 Hijrah, baginda telah melakukan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir baginda. Dan ibadah haji itu dikenali sebagai haji wada' ataupun haji perpisahan, kerana itulah ibadah haji yang dilakukan baginda sebelum baginda wafat. Dan itulah ringkasan kepada ibadah haji secara umumnya. Dan insan dari rantau alam Melayu yang pertama menjalankan ibadah haji adalah tidak dapat dikenal pasti. Menurut penulisan Muhammad Awang bin Haji Saleh, manusia pertama daripada rantau ini yang menunaikan haji adalah Sultan Alauddin Rakyat Shah. Namun menurut catatan Tommy Pires, Sultan Alauddin pernah membuat persiapan namun tidak sempat kerana ajal jauh lebih awal memanggil baginda berbanding seruan Kaabah. Dan hikayat Hang Tuah juga turut menyatakan bahawa Hang Tuah sendiri pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun hikayat tersebut tidak mempunyai kredibiliti yang ampuh untuk jadikan sumber sejarah yang tepat. Hanya pada abad ke-16 barulah kehadiran umat Islam dari rantau alam Melayu ke Mekah direkodkan secara rasminya, iaitu Hamzah Fansuri, ahli sufi Aceh yang terkenal. Diikuti oleh beliau Rauf Singkel dan ulama-ulama tersohor alam Melayu yang lain. Secara beransur-ansur kehadiran umat Islam dari rantau alam Melayu ke Mekah meningkat. Dan menjelang abad ke-19, kehadiran mereka adalah secara massa. Puluhan ribu umat Islam dari rantau Nusantara ini telah tiba ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kehadiran mereka adalah secara ribuan, berpuluh ribu. Malahan catatan pada ketika itu menyatakan bahawa umat Islam daripada rantau ini adalah sebanyak lebih daripada 30% untuk menunaikan haji, dan merupakan komuniti kedua terbesar daripada komuniti Semenanjung Arab itu sendiri. Dan oleh itu, untuk melakukan ibadah ini, persiapan yang rapi harus dibuat. Jemaah haji dari rantau ini perlu melakukan pelbagai persiapan kerana perjalanan yang bakal ditempuhi ini adalah cukup panjang dan mencabar. Persiapan yang pertama harus dilakukan adalah dari segi keuangan. Jumlah wang yang diperlukan untuk menunaikan ibadah ini adalah cukup banyak dan ia meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1896, wang yang harus dikeluarkan adalah berjumlah $300, manakala pada tahun 1926 nilainya adalah $600, dan pada tahun 1947 jumlahnya adalah $1,500. Dan untuk mendapatkan jumlah wang yang sebanyak ini, orang-orang kebanyakan terpaksa menyimpan berdekad lama ini dan terpaksa menjual harta milikan mereka seperti tanah misalnya. Dan terdapat juga sistem wakaf yang dipelopori oleh keluarga Arab di Singapura yang masih mempunyai ikatan yang kuat dan erat dengan keluarga Arab mereka di Semenanjung Arab. Dan keluarga seperti Al-Sakaf, Al-Kaf, dan mereka merupakan antara keluarga yang masih mempunyai ikatan dengan keluarga di Mekah sana. Dan Raja Ahmad juga
bertindak sama dengan mewakafkan harta-harta pembeliannya di Mekah untuk diwakafkan menjadi kegunaan jemaah-jemaah haji yang lain seperti rumah dan juga tanah. Sistem wakaf ini telah membantu jemaah haji dari segi pinjaman wang, membayar tambang kapal, penyediaan tempat tinggal dan juga jaringan kenalan yang mampu memudahkan urusan haji mereka di sana. Terdapat juga sebilangan jemaah haji dari rantau ini telah meminjam wang daripada kerajaan Tanah Melayu pada itu, iaitu British, untuk menunaikan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Datuk Bandar Sungai Ujong pada tahun 1905. Dan persiapan kewangan ini bertujuan untuk menampung tambang kapal, perbelanjaan di Mekah serta perbelanjaan untuk pulang semula ke tanah air. Selain daripada mempersiapkan diri dari segi kewangan, jemaah yang ingin berangkat ke Mekah juga harus menyediakan dokumen-dokumen yang sewajarnya. Bermula pada tahun 1920, British di Tanah Melayu telah mewujudkan jabatan haji yang diselia oleh seorang pegawai haji yang bernama Abdul Majid. Penubuhan jabatan ini memainkan peranan yang sangat-sangat besar kerana telah membantu para jemaah mempersiapkan diri dari segi tata cara menjalankan ibadah haji dan juga persiapan diri sebelum dan selepas berangkat ke Mekah. Dan melalui jabatan ini juga, British telah menetapkan bahawa mana-mana jemaah daripada negeri-negeri Tanah Melayu harus mendapatkan pas kebenaran haji yang dikeluarkan pada tahun 1924. Dan penguatkuasaan PAS ini mula berkuat kuasa pada tahun 1927 dan setahun berselang pada tahun 1928, British mewajibkan jemaah haji mengemukakan dokumen pengesahan bahawa mereka telah divaksinasi ataupun disuntik untuk mencegah penularan wabak penyakit cengkering dan juga taun. Di Hindia Timur pula ataupun Indonesia, sejak daripada perubuhan konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1872, pihak Belanda telah memonopoli perjalanan haji daripada Hindia Timur ke Mekah kerana inginkan keuntungan. Dan sejak daripada itu, mana-mana umat Islam daripada Hindia Timur yang ingin menunaikan haji haruslah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Belanda. Dan disebabkan itu, terdapat beberapa jemaah haji dari Hindia Timur bertindak memilih untuk berlepas ke Mekah melalui Singapura ataupun Pulau Pinang untuk mengelakkan diri daripada mengemukakan dokumen diri. Dan dapat dilihat di sini bahawa Belanda terlebih dahulu mengenakan kebenaran atau pasport untuk menunaikan haji sebelum British. Mengapa Belanda bertindak demikian? Kerana Belanda bimbang akan anansi-anansi Islah dan Pan-Islamism yang berkembang di Semenanjung Arab pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan British juga telah mengambil tindakan yang sama berselang beberapa dekad kemudian. Baiklah, selain daripada kewangan dan dokumen, umat Islam yang ingin menyahut seruan Kaabah juga harus mempersiapkan diri dengan mencari mutawif dan juga pengangkutan terlebih dahulu. Saya akan memberi penerangan tentang pengangkutan terlebih dahulu sebelum beralih kepada topik mutawif. Dan sebelum bermulanya era pemberian haji secara komersial, umat Islam dari seluruh pelosok rantau alam Melayu yang ingin pergi ke Masjidil Haram akan berlayar sehingga ke Aceh, dan di sana mereka akan menuju ke Gujarat. Dan di Gujarat pula telah tersedia kapal-kapal yang bertujuan khusus disediakan pedagang-pedagang Gujarat untuk pelayaran ke Jeddah semasa musim haji. Dan pelayaran dari rantau ini mengambil masa sekitar daripada 3 hingga ke 6 bulan berdasarkan lokasi asal jemaah. Dan Belanda telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk ke Jeddah bermula pada tahun 1716 lagi. Namun masih belum berupaya memonopolinya lagi. Dan kapal tersebut bukanlah kapal khusus untuk membawa jemaah haji. Dan pengangkutan pertama yang khusus untuk membawa jemaah haji dari rantau ini ke Mekah hanya bermula pada tahun 1826 oleh orang Melayu sendiri, iaitu Syekh Umar. Dan disebabkan keuntungan yang diperoleh banyak, British juga turut sama menyediakan perkhidmatan yang sama pada tahun 1858. Dan semenjak daripada itu, perkhidmatan perkapalan untuk ke Mekah semakin meningkat. Belanda untuk mendapatkan keuntungan sebanyak yang mungkin telah memonopoli perjalanan haji Hindia Timur melalui syarikat Holtz, Amsterdam Stuyvesant Majapahit dan Rotterdam Lloyd. Ketiga-tiga syarikat ini dikenali sebagai kongsi tiga. Dan di bahagian alam Melayu yang dikuasai British pula, British telah mengamalkan dasar terbuka dengan membuka peluang kepada mana-mana syarikat perkapalan untuk membawa jemaah haji ke Jeddah.
Dan bermula pada tahun 1860-an, kapal wap mula digunakan, dan pada 1920-an tiada lagi kapal-kapal layar digunakan untuk membawa jemaah haji. Dan tempoh pelayaran juga dapat disingkatkan oleh kapal wap ini kepada kurang daripada 20 hari berbanding sebelumnya 3 bulan, 6 bulan dan lebih-lebih. Dan begitulah persiapan dari segi pengangkutan. Penduduk dari rantau ini juga harus mencari sendiri pengangkutan yang ingin dinaiki untuk berlepas ke Mekah, dan mereka bebas untuk pergi mana-mana. Dan setelah selesai dengan pengangkutan, jemaah haji perlu mencari mutawif sebagai pembimbing mereka di sana, iaitu di Mekah sana. Dan mutawif juga boleh diertikan sebagai broker haji. Sistem mutawif ini telah wujud lamanya sejak pada awal bermulanya ibadah haji, dan golongan mutawif pada ketika itu hanya dilakukan oleh orang Arab selama bergenerasi dalam keluarga mereka sendiri. Dan mutawif akan meletakkan ejen-ejen atau wakil-wakil mereka di pelabuhan-pelabuhan utama sekitar Alam Melayu untuk menguruskan hal-hal pendaftaran umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan tugas-tugas mutawif adalah besar kerana mereka, mutawif itu bertindak sebagai penterjemah dan juga pemandu arah kepada jemaah haji. Dan mereka juga melakukan pelbagai tugas-tugas yang lain seperti menyediakan makan dan minum, serta penginapan, pengangkutan dan kemah semasa bermalam di Arafah, dan serta membeli kambing untuk dikorbankan pada penghujung haji. Namun begitu, ada sisi gelapnya di sebalik khidmat mutawif ini. Ada setengah daripada mereka menipu harga dan sebagainya. Dan bermula daripada pengambil alihan keluarga Saud ke atas Mekah, Madinah dan Arab Saudi, mereka telah memantau mutawif agar tiada lagi berlaku sebarang masalah. Oleh itu, sebelum berangkat ke Mekah, umat Islam di rantau ini haruslah memilih mutawif yang mana dirasakannya jujur. Dan setelah lengkap semua persiapan-persiapan yang dinyatakan ini, berlayarlah umat Islam dari rantau Nusantara ke Mekah menuju ke Baitullah menyahut seruan. Saya akan menyambung pembintangan dengan menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para jemaah haji ketika menunaikan ibadah di Mekah. Cabaran pertama yang dihadapi ialah kesukaran bertukar-tukar kapal sepanjang pelayaran, dan perkara ini memakan masa yang lama. Pada zaman awal pelayaran jemaah haji ke Tanah Suci Mekah dilakukan dengan menumpang kapal dagang, kapal layar atau kapal kargo milik perseorangan dari pelbagai negara. Perkara ini biasanya para jemaah haji dari Alam Melayu akan pergi ke pelabuhan Aceh bagi menanti kapal-kapal untuk menumpang ke pelabuhan seterusnya. Sebanyak 4 hingga buah kapal pada awalnya milik orang Arab dari Jeddah, Surat dan juga pelabuhan-pelabuhan lain akan singgah di pelabuhan Aceh pada setiap tahun. Kapal-kapal inilah yang akan menumpangkan para jemaah haji ke Mekah serta membawa pulang mereka ke tanah air mereka kembali. Kapal-kapal Arab ini akan membawa para jemaah ke Hadramaut, Yaman atau terus ke Jeddah. Dan setelah para jemaah selesai menunaikan haji, jemaah akan menumpang pula kapal-kapal ke Yaman atau Hadramaut bagi menanti kapal dagang dari India yang akan membawa mereka pulang kembali ke Aceh. Dan pertukaran kapal ini menyebabkan tempoh masa yang diperlukan oleh para jemaah untuk sampai ke Mekah atau pulang ke tanah air menjadi lebih lama, dan perkara ini menyukarkan mereka. Lebih-lebih lagi apabila penggunaan kapal layar yang menyebabkan tempoh masa yang lebih lama, kira-kira 3 bulan untuk sampai jika tiada sebarang masalah, kerana kapal layar bergantung kepada tiupan angin monsun. Tapi ada ketika pelayaran ini berlanjutan sehingga setengah tahun atau mungkin lebih jika menghadapi masalah seperti masalah cuaca ataupun ribut yang melanda ketika di dalam kapal. Namun apabila terusan Suez dibuka, teknologi kapal wap mula diperkenalkan di Alam Melayu bagi menggantikan kapal layar ini, dan tempoh masa yang diambil untuk pelayaran pergi dan balik daripada menunaikan haji dapat disingkatkan, tetapi masih lama berbanding dengan sekarang kerana kira-kira selama 16 hingga 14 hari diperlukan untuk perjalanan pergi dan balik atau 3 hingga 4 minggu. Cabaran kedua ialah sistem perkapalan yang tidak cekap. Menjelang akhir abad ke-19, syarikat perkapalan mula sedar bahawa pengangkutan laut membawa keuntungan yang berlipat kali ganda kepada mereka. Dan antara syarikat yang pada awalnya membawa para jemaah haji Tanah Melayu ke Tanah Suci Mekah ialah The Ocean Steamship Company United, atau juga dikenali sebagai nama The Blue Funnel Line. Tetapi masyarakat Melayu lebih mengenali mereka dengan nama Serompong Biru. Selain itu, terdapat juga 2 buah kapal lain seperti syarikat The
Ocean Navigation of Hong Kong dan The Strait Hijaz Company. Tetapi syarikat-syarikat ini berhenti beroperasi membawa para jemaah mulai pada tahun 1928 kerana pengurusannya yang tidak efisien yang boleh mendatangkan kesusahan kepada para jemaah sepanjang berada dalam kapal mereka. Contohnya, kedua-dua kapal ini gagal membawa pulang para jemaah haji dari Jeddah dalam tempoh masa 20 hari yang telah ditetapkan. Pada tahun 1928 pula, seramai 870 orang jemaah yang telah menggunakan khidmat syarikat perkapalan ini terkandas, iaitu selama 42 hari. Manakala pada tahun 1926, syarikat The Ocean Navigation of Hong Kong dilaporkan kecil dan kotor sehingga menyebabkan berlakunya kes penyakit kolera di dalam kapal berkenaan. Kapal ini juga gagal menyediakan kemudahan perubatan asas yang diperlukan, seperti gagal menyediakan walaupun seorang doktor di dalam kapal itu. Sistem pengaliran udara juga tidak diselia dengan baik sehingga menyebabkan penularan penyakit seperti cacar dapat merebak di dalam kapal tersebut, dan penyakit ini membawa kematian. Dan malah syarikat-syarikat ini juga tidak melakukan pemantauan yang baik terhadap tahap kesihatan, bekalan air minuman dan makanan, kawasan memasak, tempat tidur serta tandas. Sikap tidak mengambil peduli kepada aspek-aspek ini menyebabkan para jemaah berasa tidak selesa untuk berada di atas kapal tersebut. Dan para jemaah juga diarahkan untuk menguruskan makanan mereka dengan sendirinya. Pernah berlaku kejadian kebakaran di atas kapal ekoran daripada aktiviti memasak. Kapten Henry Carter, iaitu salah seorang kapten yang pernah berkhidmat membawa para jemaah ini, menyifatkan bahawa keadaan kapal yang membawa jemaah haji lebih teruk daripada keadaan kapal yang membawa hamba. Seperti yang kita tahu, hamba abdi ialah orang suruhan, maka tiada layanan istimewa yang diberikan di atas kapal. Tetapi jemaah haji juga diberikan layanan sebegitu, walaupun membayar tiket dengan harga yang mahal pada ketika itu. Seterusnya, cabaran jemaah haji ialah menghadapi kesesakan di atas kapal haji. Ada tulisan, iaitu tulisan Abdullah Munshi, iaitu kisah pelayaran Abdullah ke Jeddah, antara yang menggambarkan keadaan sesaknya kapal haji serta kepayahan yang terpaksa diharungi oleh para jemaah dalam menunaikan haji pada ketika itu. Keadaan kapal adalah terlalu padat dengan penumpang dan pelbagai muatan menyebabkan mereka menjadi panas dan tidak selesa. Kesemua ruang kapal digunakan sehingga melebihi muatan yang sepatutnya. Para jemaah juga ditempatkan di ruang atas dan dek kapal, sementara bahagian bawah pula diisi dengan pelbagai barang dagangan dan keperluan seperti beras, kopi, gula, kayu balak dan lain-lain yang akan dijual di Jeddah. Selain itu, catatan rikas lain, iaitu catatan rikas Ja'far bin Yusuf dalam perihal pemergian ke Mekah dan Madinah, mengisahkan pengalamannya menunaikan haji pada 1936 yang mengalami pelbagai kesusahan sepanjang pelayaran. Para penumpang ditempatkan di perut kapal, duduk dalam keadaan yang panas akibat daripada berhimpit dengan barang-barang peribadi mereka. Kerana situasi ini berlaku apabila mereka mempunyai perasaan kebimbangan yang mendalam akan kehilangan barangan peribadi, menyebabkan mereka telah membawa barangan-barangan mereka ke tempat tidur mereka, dan perkara ini menyebabkan keadaan di dalam kapal semakin sesak. Kesesakan di dalam kapal digambarkan sehingga tiada ruang untuk solat. Malah lebih dahsyat lagi, ada penumpang yang ingin membuang air kecil atau hadas besar terpaksa melakukannya di tempat mereka bernaung atau tempat mereka berehat, kerana di dalam kapal terlalu sesak dengan orang dan barangan. Kesesakan ini juga menyebabkan ada jemaah yang ditempatkan di ruangan dek terbuka di atas kapal sehingga boleh mengundang bahaya terjatuh dari kapal ketika keadaan ribut atau ketika gelombang besar melanda. Kesimpulannya, jelaslah bahawa bagi umat Islam di alam Melayu untuk menunaikan haji bukanlah mudah pada tingkat awal, terutamanya ketika penggunaan kapal layar untuk ke Tanah Suci Mekah. Ini bermula daripada
proses awal lagi, para jemaah perlu menyediakan pelbagai persiapan untuk menunaikan haji, dan kesusahan yang dihadapi oleh para jemaah lebih mencabar apabila harus menghadapi pelbagai cabaran ketika menunaikan ibadah tersebut. Walau bagaimanapun, kesusahan yang dihadapi oleh umat Islam di alam Melayu ini didengari oleh British pada ketika itu, lalu bertindak untuk campur tangan dalam urusan ini seperti membuat pelbagai dasar baru. Antaranya ialah mengarahkan pengurusan haji untuk pengurusan kapal untuk menyediakan makanan. Dalam erti kata lain, para penumpang tidak lagi perlu untuk memikirkan tentang bekalan makanan di atas kapal, kerana semuanya telah akan disediakan oleh pihak pengurusan kapal. Dan mengarahkan suntikan vaksin bagi mengelakkan penularan wabak, serta mengeluarkan pas haji bagi mengenapasi identiti jemaah. Dan perkara ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan bebanan kepada para jemaah haji yang ingin menunaikan haji di Mekah. Walau bagaimanapun, penggunaan kapal terbang telah menggantikan perkhidmatan kapal haji, dan perkhidmatan ini berakhir pada tahun 1976 dan kapal haji yang terakhir ialah kapal Malaysia Raya. Sekian saja, terima kasih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك